Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sorotan berita dunia Islam. Berikut berita penting dunia Islam sepanjang 19 hingga 25 Mei 2022. Israel tidak mampu musnahkan program nuklear Iran. Nasrullah, paksi kebangkitan mencapai kemenangan besar. Hamas memuji Malaysia, Venezuela kerana menyokong Palestin. Rusia memusnahkan kamp latihan tentera khas Ukraine. Bekas pengerusi Majlis Keselamatan Dalam Negeri rejim Israel berkata, kebanyakan rakyat Israel tahu Tel Aviv tidak akan mampu memusnahkan program nuklear Iran secara bersendirian. Aaron Etzion menulis di akaun Twitternya pada Rabu menyatakan, kebanyakan warga Israel tahu bahawa Israel tidak akan mampu menghancurkan kemampuan nuklear Iran. Beliau menambah, dasar semasa adalah salah dan perlu dikaji semula. Israel mesti berdiri di samping Amerika Syarikat dan menyokong Washington dalam rundingan nuklear. Setiausaha Agung Pergerakan Kebangkitan Hizbullah berkata, pilihan raya parlimen pada hari Ahad itu adalah satu pertempuran untuk menentang Hizbullah. Namun paksi kebangkitan itu telah berjaya mencapai kemenangan besar dalam pilihan raya tersebut. Dalam ucapannya pada lewat hari Rabu, Syed Hassan Nasrullah berkata, peratusan keluar mengundi yang besar dan keputusan pilihan raya menyampaikan mesej kepatuhan serta komitmen rakyat terhadap paksi kebangkitan. Beliau berkata, sokongan besar kepada Hizbullah dan sekutunya dalam pilihan raya menunjukkan komitmen rakyat terhadap laluan pergerakan kebangkitan. Nasrullah berkata, selepas kempen agresif bertahun-tahun yang menyasarkan paksi kebangkitan yang diterajui oleh Amerika, bilangan undi dan ahli parlimen telah meningkat untuk Hizbullah dan sekutunya di negara Arab. Pergerakan Kebangkitan Islam Palestin Hamas memuji pada hari Jumaat semua pendirian yang diambil oleh negara dan kerajaan yang menyokong rakyat Palestin dalam memperjuangkan hak mereka yang sah. Izzat Ar-Rishq, ahli Biro Politik Hamas, memuji kenyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerana beliau meminta pentadbiran Amerika Syarikat untuk telus dan jujur ketika mengendalikan hak Palestin dan memperjuangkan mereka dengan pendudukan Israel. Kenyataan Perdana Menteri Malaysia itu dibuat semasa pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat, Joe Biden. Ar-Rishq memuji Malaysia atas sokongan pemimpin utamanya ke atas Palestin, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa dan penolakannya terhadap normalisasi hubungan dengan Zionis Israel. Sementara itu, pegawai kanan Hamas itu juga memuji kenyataan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, sebagai solidariti dengan rakyat Palestin. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahawa pasukan negaranya berjaya memusnahkan kamp latihan untuk tentera elit Ukraine di wilayah Odessa dan membunuh 270 askar ultra-nasionalis negara itu. Jurucakap Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov berkata pada hari Sabtu, unit artileri dan peluru berpandu Rusia berjaya memusnahkan kamp latihan untuk tentera elit Ukraine berhampiran tasik-sasik Odessa dan merosakkan 43 unit artileri serta mortar mereka. Beliau menambah, unit artileri dan peluru berpandu Rusia memusnahkan 77 pusat pemerintah tentera, 602 pusat tumpuan tentera Ukraine dan peralatan ketenteraan mereka, termasuk kamp latihan untuk pasukan elit Ukraine di Odessa. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tentera Rusia juga telah memusnahkan kebanyakan senjata dan peralatan ketenteraan Amerika Syarikat dan Eropah yang diterima oleh tentera Ukraine dengan peluru berpandu kaliber.
sebuah jet tempur Su-25 dan 14 unit drone milik pasukan Ukraine ditembak jatuh di Kherson, kata beliau. Sekian sorotan berita dunia Islam. Dengarkan kata-kata hikmah ini. Saudara, orang bijak adalah orang yang menyedari kesalahannya, berani mengakuinya, mahu memperbaikinya dan mahu belajar darinya. Fikirkanlah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Sejagat TV, Kebangkitan Islam Sejagat. Hingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.